Boleh, boleh. Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita bersua Malaysia hari ini edisi 16 Mac 2020 bersama 21 Rejab 1441 Hijriah. Saya Ali Iskandar. Saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Ani Mizati Rizki. Selamat pagi, salam sejahtera kepada anda semua penonton-penonton setia Malaysia hari ini. Alhamdulillah kita kembali bersua bersama dengan anda semua untuk hari ini dan insya-Allah hari ini pelbagai topik yang akan dibincangkan. Pastinya antara yang tular COVID-19 dan juga topik utama kita pada hari ini di MHI, bahana ilmu hitam. So tentunya banyak perkara yang perlu diperlihatkan berkenaan dengan bila bercakap tentang ilmu hitam ni, kerana mungkin di zaman ini ada generasi muda yang tidak begitu tahu berkenaan implikasi, tapi juga bagi orang lama mungkin pernah terlihat atau terdengar sendiri antara kisah-kisah yang agak menakutkan. Kerana apa yang kita perlu tahu juga, terkenanya ilmu hitam ni akan memberikan antara impak yang orang katakan sangat sukar untuk diulaskan melalui perubatan moden dan saintifiknya. Ya, dan hari ini juga kita nak faham lebih lanjut. Barangkali ada yang dah tahu, ada yang tidak jelas tentang ilmu hitam ni. Kenapa perlu adanya ilmu hitam ni? Siapa yang membuatkan ilmu hitam ni menjadi memudaratkan orang lain? Kenapa perlu adanya ditujukan ilmu-ilmu ini ataupun dipelajari ilmu ini kemudian ditujukan ilmu ini kepada pihak lain atas dasar apa? Jadi hari ini kita nak faham lebih lanjut dan bagaimana perbuatan ini boleh dijadikan pendakwa di mahkamah. Ya, betul. Itu yang sebenarnya sukar. Rata-rata kes untuk membuktikan di mahkamah ini adalah mengalami kesukaran yang agak tinggi apabila mereka harus membuktikan sama ada individu itu memang dia terkena tentang ilmu hitam ataupun memang sebenarnya ada penyakit yang tidak diketahui. Itu yang sukar untuk dibuktikan di mahkamah. Dan juga kalau tidak jumpa contohnya tangkal, azimat, tidak jumpa benang kain merah, kain kuning dan sebagainya, itu lagi sukar untuk membuktikan bahawa individu itu terkena dan juga menjadi mangsa ilmu hitam. Bila kita fikir sekarang ni zaman moden, ada lagi ke ilmu hitam? Jangan tidak percaya, zaman moden ke dahulu hingga sekarang ilmu hitam itu masih lagi diamalkan oleh setengah pihak. Yang diamalkan tu juga antara mereka yang mungkin dalam sentimen yang tidak tahu mengetahui cara untuk mengenali masalah dan mungkin mereka channelkan ataupun menyalurkan perasaan dengki, marah, cemburu itu dengan cara yang tidak sihat dan tidak baik ini. Dan apa yang disebutkan Anim tu sangat menarik juga. Memang sukar untuk mencari jejak langkah apabila seseorang itu melakukan perbuatan sebegini, kerana apa yang kita melihat antara simptom terhadap mangsa itu saja. Mungkin ada yang mengatakan mereka kepenatan atau mempunyai masalah emosi, terganggu dan sebagainya. Dan ini menjadikannya makin susah untuk dijadikan bukti di dalam mahkamah dan sebagainya. Pada masa yang sama kita tidak mahulah melihat apa saja simptom-simptom seperti pertukaran mood, terus saja dikaitkan. Ini ada ilmu hitam, ada orang santau, ada orang hantar sebagainya, kita sihir dan bermacam lagi. Hari ini kita nak fahami lebih lanjut dan kalau anda ada sebarang soalan yang diajukan ataupun pandangan ataupun pengalaman boleh kongsi dengan kami pada perbincangan kami nanti Okey, dan kita nak berbalik kepada situasi yang sangat membimbangkan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia ini tentang COVID-19 ini. Banyak maklumat telah kita perolehi dan kita akan sentiasa memberikan maklumat dari masa ke masa dan kami haraplah sepanjang kita menjalani kehidupan seharian ini
jaga kesihatan. Yang paling penting kebersihan sebenarnya. Betul. Kita bercakap tentang social distancing ni, itu satu hal juga. Dan janganlah dipertikaikan kalau boleh perkara-perkara apabila diwar-warakan, dihebahkan untuk kesejahteraan semua. Betul. Dan banyak lagi kita akan kongsikan tentang COVID-19 ni. Pastinya di setiap akhbar harian hari ini diterbitkan dengan penuh dengan cerita tentang COVID-19. Seketika nanti. Cuma sekarang ini kami ingin kongsikan kepada anda. Ini satu tentang segmen Kami Endah yang telah pun dipaparkan di siaran MHI yang lalu. Cuma kali ini kita ingin bantu lagi keluarga ini, iaitu 8 adik-beradik kelahiran Negeri Sembilan yang menumpang kasih pakcik setelah pemergian ibu bapanya pada Ogos tahun 2018 dan ayahnya pula pergi pada 23 Januari 2020. Jadi keluarga ini memerlukan bantuan. Jika anda berkesempatan dan juga mempunyai kelebihan, bolehlah bantu keluarga ini dengan saksikan dahulu segmen Kami Endah ini. Hilang tempat bergantung setelah kematian ibu dan bapa tercinta. Begitulah yang dihadapi oleh 8 adik-beradik kelahiran Negeri Sembilan ini. Kira-kira 1 jam perjalanan dari Kuala Lumpur, saya bersama kru penerbitan MHI telah menziarahi kediaman bapa saudara yang kini menjadi tempat berteduh mereka adik-beradik. Beginilah kehidupan rutin harian Encik Rasid sekeluarga, di mana dia bukan sahaja menanggung keluarganya, namun dia tetap menjaga 4 orang anak saudaranya. Dan saya begitu kagum melihat semangat yang ditunjukkan Encik Rasid dan juga anak-anak saudara ini pun dikatakan behave juga di dalam rumah ini. Jom baik. Tiada masalah untuk menjaga kesemua anak saudaranya. Itulah yang dapat disimpulkan oleh Rasid Isa, bapa saudara kepada 8 beradik ini. 8 orang ni memang rapat kira dengan saya juga, sebab saya pun pergi ke rumah arwah ni dulu kan. So, kematian mak dia 2018 bulan 8. So, selepas kematian mak dia, ayah dia yang ambil untuk jagaan 88 ni. So, selepas ayah dia meninggal 23 bulan 1 tadi, untuk permulaan 88 ni berkumpul kat sini dulu. Lepas tu selepas dapat perbincangan adik-beradik semua, lagipun perbincangan dengan adik macam adik-beradik dia orang semua ni 88 orang nak duduk kat mana, tu dah dapat keputusan. Jadi dekat saya 4 orang. Lepas tu yang 2 orang lagi duduk kat Semenjaya dengan adik bongsu saya. Lepas tu yang nombor 2 bongsu tu duduk di Pahang. Dan last sekali duduk di Palung akak saya jaga. 4 daripada 8 adik-beradik yang masing-masing berusia 18, 12, 9 dan 6 tahun kini di bawah jagaan Rasid. Pada awalnya pemuda berusia 30 tahun ini sukar untuk mengawal keadaan. Namun perkara itu menjadi mudah hari demi hari. Mula-mula kita kan ada anak seorang kan, benda tu. Lepas tu masuk lagi 4 orang, 5 orang tu. Mula-mula agak macam tak terkawal jugalah kan. Tapi Alhamdulillah lepas tu semua berjalan dengan baik lah. Sekarang pun diorang pun dah start sekolah semua kan. Alhamdulillah. Allah pun mudahkan urusan. Rasid bersyukur kerana ramai pihak mengulurkan bantuan bagi membantu meringankan beban dia sekeluarga. Apatah lagi perbelanjaan untuk anak-anak saudaranya itu. Pihak yang tertentu pun banyaklah datang menyumbang, ambil berat pasal budak-budak ni. Sekarang ni yang tetap Baitul-Mal, JKM, Pencen Soso, yang 3 je lah. Selaku anak sulung, Nur Amiliana Amran atau lebih mesra disapa Kakak Lia, kini menggalas tugas sebagai ketua keluarga bagi menjaga ke-8 adik-beradiknya itu. Time mak saya meninggal tu, umur saya baru 16 tahun. Time tu memang tak dapat terima lah sebab mak kan. Ibu mak tu rapat dengan saya. Time tu adik-adik pun semua tak boleh terima lah sebab mana pergi. Saya boleh pujuk lah diorang semua tu. Alhamdulillah duduk sini. Bahagialah duduk sini. Lagipun dia orang baik hati. Kita memang rapat dengan 4 saudara ni kat sini. Berusia 18 tahun, Lia amat berharap yang dia dan adik-adiknya berjaya satu hari nanti dan bersyukur atas bantuan yang dihulurkan oleh semua pihak. Saya akan jaga adik saya elok dan
membesarkan dia orang dengan baik, jaga perangai baik. Yang makcik-pakcik saya pun dia cakap terima kasih juga kat dia orang sebab jaga kita orang. Selama ni dia orang yang tolong saya kat sini. Sebelum arwah mak ayah saya meninggal, dia orang yang selalu tolong. Kita orang paling merapat dengan pakcik kat sini. Meskipun membesarkan ramai anak bukanlah suatu tugas yang mudah, sikap saling membantu haruslah diterapkan agar masa depan anak-anak ini tidak terjejas, terutama dalam soal pendidikan. Okey, itu dia tadi perkongsian mengenai sebuah keluarga ini yang memerlukan bantuan daripada anda semua. Sekali lagi, kalau anda ingin kongsikan bantuan, bolehlah mungkin saksikan siaran ulangan kita di FB Live MHI. Sekarang ini kita paparkan sekali lagi 155-042-011-1445, akaun Maybank di atas nama Nur Amiliana binti Amran. Baik. Kepada yang telah menghulurkan sumbangan, kami ucapkan terima kasih. Kepada yang belum lagi, barangkali berkesempatan ataupun ingin menghulurkan bantuan, boleh berbuat demikian. Okey, kita nak beralih ke akhbar terus. Okey, saya mulakan dahulu dengan berita harian. Halaman hadapan sekali, pastinya kita kembali dengan penularan kes wabak COVID-19 ini. Mesyuarat khas COVID-19 hari ini bakal diadakan, yang mana kerajaan akan membincangkan langkah seterusnya dalam menangani wabak selepas penularannya di negara ini yang semakin membimbangkan. Halaman hadapan sekali tercatat nombor, iaitu 428 kes terkumpul positif jangkitan sehingga semalam, dan juga 190 kes baharu positif dicatatkan sehingga semalam. Halaman 2 sehingga halaman 9 dan juga 52, 53, 54. Kebanyakan halaman di akhbar harian hari ini mendapat tempat tentang COVID-19 ini. Peningkatan mendadak di halaman 2 bercerita tentang peningkatan mendadak, iaitu 190 kes baharu positif virus direkod, dan kebanyakannya berpunca dengan ijtimak tabligh. Yang kita tahu baru-baru ini telah pun berlangsungnya ijtimak tabligh ini dengan mengambil beberapa risiko yang sangat tinggi apabila menempatkan lebih kurang puluhan ribu sebenarnya individu di situ, dan mewakili Malaysia saja lebih kurang 5,000 individu yang telah pun berada di sana. Dan wara-wara tentang meminta kerjasama daripada tabligh-tabligh yang telah pun pergi ke ijtimak tabligh itu untuk pergi membuat pemeriksaan kesihatan telah pun diutarakan. Dan hari ini juga kita di MHI akan sekali lagi mewar-warakan itu untuk membantu melangsungkan inisiatif untuk mengurangkan lagi wabak penularan ini. Dan juga di halaman 3, halaman 4 menempatkan terlalu banyak tentang kes COVID-19. Cuma yang menarik perhatian di sini adalah halaman 4, universiti buat kuliah dalam talian. Ini apa yang dikabarkan di sini. Halaman 4, tangguh sebarang acara istiadat convocation, aktiviti praktikal, kerana dengan mengambil tempat dan juga mengambil risiko yang sangat tinggi apabila ramai berada di sebuah kawasan. Okey, boleh dapatkan berita harian untuk anda mengetahui apakah lagi yang berada di halaman 2 sehingga seterusnya berkaitan dengan COVID-19. Pastinya rakan suka saya yang akan baca Harian Metro dan NST akan bercerita tentang COVID-19 juga. Okey, di Metro, muka hadapan membawakan jumlah paling tinggi dalam sehari, 190 kes baharu. Kebanyakan membabitkan kluster perhimpunan tabligh. Kerajaan siap sedia bawa pulang warga Malaysia di Iran dan Itali. Dan antara lain disebutkan juga Sarawak catat 11 kes baharu coronavirus. Ahli Parlimen Sarike jadi pesakit PUI, dan 42 pulih sepenuhnya, dibenarkan pulang. KKM pendekkan waktu lawatan hospital seluruh negara, dan banyak lagi perkongsian yang diperincikan di muka surat 2, 4, 5, 6, 7 dan juga 8. Ya, antara yang dimuatkan di muka surat 5 kalau saya boleh kongsikan ini, 2 masjid disegamat di Nyakuman. 2 masjid di Kampung Jawa dan Bandar Putra IOI di Segamat. Di Nyakuman oleh Pejabat Kesihatan Segamat kemarin berikutan dikunjungi pesakit dalam siasatan ataupun PUI, Patient Under Investigation COVID-19. Pengarah Kesihatan Johor Dr. Aman Rabu berkata lelaki berusia 60-an kini ditempatkan di Hospital Permai untuk pengawasan jam 9 malam Jumaat lalu selepas tampil membuat pemeriksaan di Hospital Segamat. Lelaki itu mengakui antara peserta ijtimak tabligh yang hadir di Masjid Jamit Sri Petaling pada 27 Februari hingga 1 Mac lalu. Jadi ini antara yang disarankan
dan sentiasa disarankan dan terus disarankan. Kalau anda peserta ijtima ataupun ahli keluarga, waris ataupun kawan yang menyertai ijtima tabligh ini, pastikan anda menghubungi pihak-pihak berwajib untuk memaklumkan kepada mereka tentang penyertaan anda dan mengambil langkah-langkah saringan seterusnya. Okey. Pastinya itu tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia supaya kita tidak mendatangkan bahaya kepada orang lain pula. Bercakap berkenaan dengan COVID-19 ini, antara yang telah pun dilakukan beberapa negara di luar termasuk Kuwait, Filipina dan Itali adalah penutupan ataupun lockdown. Jadi persoalannya di sini, adakah lockdown itu perlu di Malaysia di negara kita? Saya meninjau di New Straits Times, the latest COVID-19 numbers tell a very frightening story. Voices are calling out for a lockdown, but some experts say it will cause widespread panic and economic damage. Di halaman keempat dan kelima, dikatakan di sini antara titipan oleh pakar yang tidak bersetuju dengan penutupan ini, dan dikatakan di sini juga the medical fraternity's main concern was a Herculean task to track down 16,000 attendees of the 3-day event at the Masjid Seri Petaling, Selangor up to Saturday, as 4,942 participants in the mosque Ijtima Tabligh has been identified. Although some quarters might assume that putting the country on a lockdown is a good strategy, it will trigger panic and detrimental to the economy, saying that the government should mobilize a task force comprising various enforcement agencies to help the Health Ministry to track down those close contacts with patients. Tidak perlu pada ketika ini dikatakan oleh beberapa pakar tertentu untuk meletakkan negara kita dalam penutupan, dan sebaliknya menggunakan segala apa yang kita ada, menggunakan kerajaan dan juga menguatkuasakan pasukan petugas khas kita untuk menjejaki mereka yang dalam yang merapat dengan antara mereka yang terjejas dengan COVID-19. Untuk pertipan yang ataupun maklumat yang selanjutnya dapatkan New Straits Times di halaman keempat dan kelima. Okey, itu dia perkongsian di Dada-Dada Akhbar harian hari ini, NST, Berita Harian dan juga Harian Metro yang anda boleh dapatkan sekaligus untuk menyokong akhbar tempatan kita, insya-Allah. Okey, sekali lagi nak maklumkan dan ini dalam membentuk penularan jangkitan COVID-19 kepada peserta Ijtima Ulama Tabligh, Ijtima Tabligh di Masjid Jamit Seri Petaling, Kuala Lumpur. Kementerian Kesihatan telah menasihatkan peserta-peserta yang telah menghadiri Ijtima Tabligh di Masjid Jamit Seri Petaling, Kuala Lumpur pada 27 hingga 1 Mac lalu segera menghubungi pejabat kesihatan daerah untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 serta menghubungi Crisis Preparedness and Response Centre Kebangsaan CPRC hotline untuk sebarang bantuan. Nombor hotline ialah 03888 10200 03888 10600 ataupun 03888 10700. Kalau anda menonton secara live streaming, barangkali bolehlah pauskan slide tadi dan screen capture, kemudian boleh diwar-warkan kepada rakan-rakan yang barangkali ada kaitan dengan orang-orang yang menyertai Ijtima Tabligh ini. Ini nombor hotline-nya ya. Okey, kerjasama anda amat kami hargai, terutama peserta-peserta Ijtima Tabligh ini. Betul. Kita di sini sebenarnya mengambil inisiatif untuk membantu dari segi mengurangkan lagi kes-kes ataupun risiko-risiko dalam kalangan kita semua rakyat Malaysia. Tidak ada apa yang perlu dikhawatirkan, cumalah kita mengambil inisiatif dan tanggungjawab untuk mewara-warakan kepada anda semua supaya sentiasa berada dalam keadaan selamat dan berjaga-jaga, insya-Allah. Okey, satu lagi yang ingin dikongsikan, bermula pada 1 April nanti bagi peminat-peminat saluran TV9, saluran 119 yang mana di saluran Astro maksudnya, TV9 akan bertukar kepada saluran nombor baharu iaitu kepada saluran 149. Okey. Tambah apa 30 lah. Tambah 30. Tambah 30. Itu cakap apa yang tambah 30 ni? Rupanya ya betul. Tambah 30 menjadi 149 ya. Sekarang ni nak tengok TV9, tanyalah Ustaz, apa lagi antara TV9. Banyak lagi rancangan yang menarik di sana. DJ Wow Shop. Ya, betul. Itu penting juga tu. Betul. Jadi harap dia termaklum. Nanti marah kenapa pula dah tak ada siaran ni 119 ni kan. Baru standby nak beli kan. Jadi pergi ke siaran 149 ya. Okey. 149. Bermula 1 April. Bukan sekarang ya, 1 April bermula. Okey, kita nak berehat seketika. Selepas ni nak bercerita tentang rawat dan cegah gangguan ilmu sihir, ilmu hitam. Betul. Bersama dengan pakar individu yang akan bersama-sama dengan kita untuk bercerita lebih lanjut tentang bahana ilmu hitam. Segalanya selepas ini di MSI.
aku boleh usahlah risau semuanya okey boleh Diorang punya bisnes, macam diorang punya percintaan semua tu. Lepas tu diorang macam nak lebih lah, macam diorang pentingkan diri sendiri. Ilmu hitam ni tak boleh lah. Kita kan ada agama, so kita ada pegangan kita sendiri. Kita tak patutlah percaya dengan ilmu hitam ni sebab sebenarnya kan ilmu kita tahu syirik semua tu. So salah lah guna ilmu hitam ni. Mungkin tekanan hidup ataupun masalah peribadi. Sebab orang sekarang dah terlalu ramai, masing-masing nak ada gaya hidup yang mungkin mewah. Jadi mencari jalan singkat lah. Orang-orang macam ni, diorang bukannya tak tahu benda tu salah. Tapi I think maybe diorang ni memang desperate untuk achieve the fastest result, untuk kenakan apa-apa yang buruk dekat diorang punya enemy ataupun dekat orang yang diorang jealous ke apa. So diorang decide untuk take shortcut untuk bagi orang tu dapat susah or masalah ke apa macam tu. Kerajaan patut bendunglah benda ni. Dia macam kena tahulah benda apa yang diorang jual and then kena sekatlah benda tu daripada dijual oleh orang ramai. Macam kita tahu kan, ilmu hitam ni kan syirik, kita tak boleh buat. So kalau kita rasa benda tu salah, kita tak akan beli. Sebab orang yang jual benda-benda ilmu hitam ni tak semestinya orang Islam. Biasanya dia mengaitkan dari segi keagamaan. So mungkin pihak Majlis Agama Islam yang patut bertindak lah. Pernah viral juga dekat Twitter kan, orang share, and I think public should ambil responsibility and report orang this page yang jual benda-benda macam tu. Sebab benda-benda macam tu, as you know, memang akan mendatangkan keburukan dekat orang ramai, and benda tu pun memang salah di sisi agama Islam, and other religion also tak bagi kan guna black magic. Okey, itu pandangan orang ramai tentang ilmu hitam. Kenapa masih lagi ada di zaman moden? Biasalah, zaman mana pun perasaan hasad, dengki, ingin menjatuhkan ataupun ingin melihat kemusnahan orang lain tu akan sentiasa ada. Jadi bagaimana kita berwaspada untuk berhadapan dengan situasi ini? Kalau nampak terang benderang tindakan hasad tu, lain cerita. Ini tak nampak. Tiba-tiba orang tu jadi sakit ataupun tak sehingga tahu apa puncanya. Ya. Okey, jadi untuk itu kita akan bercerita tentang bagaimana dengan rawatan dan juga pencegahan gangguan ilmu sihir ini bersama dengan tetamu istimewa kami di studio, Ustaz Saiful Syahrul Muhammad Hanafi selaku pengamal perubatan di Darul Syifa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Ustaz, mungkin kita boleh mulakan dahulu sebab apa yang kita tahu, ilmu hitam ataupun ilmu sihir ni ada individu yang terkena dan ada individu yang mengamalkan ilmu sihir itu untuk menaikkan nama, mendapat pangkat yang bagus ataupun untuk diri sendiri, bukan atas tujuan untuk mencederakan orang lain. Okay. Mungkin sebagai mukadimahnya, secara dua ini adakah kategori yang hanya itu saja ataupun ada kategori-kategori lain dengan ilmu sihir ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, ilmu sihir ini ataupun bahasa Melayu kita ilmu hitam ataupun black magic lah. Dia satu ilmu yang dah ada lama dan disebut dalam Al-Quran serta hadis. Quran jelas sebut, kisah Nabi Sulaiman pun ada berkait dengan ilmu sihir ni. Jadi seperti yang kata Hanim tadi, dia mungkin tidak gunakan untuk kenakan kepada orang lain, tapi untuk diri sendiri. Masih lagi tetap dinamakan sebagai ilmu sihir kalau dia bercanggah dengan syarak. Jadi ilmu sihir ni secara kesimpulan ataupun secara rumusan yang kita boleh buat dengan definisi yang banyak. Ada sebahagian daripada para ulama mengatakan ilmu sihir ni digunakan untuk mengenakan orang. Bahasa mudahlah. Ataupun ilmu sihir ni dia menggunakan perkhidmatan ataupun bantuan jin dan juga syaitan. Dia secara umumnya ilmu sihir ni adalah ilmu yang nak hasilkan perkara yang negatif, kesan yang negatif kepada orang yang ditujukan sihir, sama ada menggunakan
perhubungan ataupun perantaraan syaitan ataupun jin, dan juga ilmu sihir juga digunakan untuk memberi kesan kepada diri. Dan ilmu sihir ini dalam Islam memang secara total kita menolak ilmu sihir. Kenapa? Kerana dia boleh memberi kesan yang tidak baik. Bukan sekadar kepada orang yang disihir, tapi kepada orang yang menyihir. Nah, orang yang menyihir pun ada kesan. Yang ini yang jarang dibincang. Biasa bila kita dipanggil, kita dibincang tentang bagaimana kita nak kenal orang yang kena sihir dan sebagainya. Tapi yang jarang kita bincang, kesan kepada orang yang menyihir. Kesan pada orang yang menyihir. Yang menghantar contohnya. Ya, kesan dia. Kesan yang lebih mudarat sebenarnya kepada orang yang disihir. Bukan kepada orang yang menyihir. Bukan orang yang disihir. Oh, tidaklah kata yang orang menyihir itu ada pendinding tersendiri yang memang susah lah. Okey, kesan yang saya maksudkan tu dia tidak sama di antara yang disihir dengan yang menyihir. Kenapa saya katakan kesan itu lebih besar kepada yang disihir? Sebab kesan orang yang membuat sihir ni, yang utama sekali, dia melakukan syirik pada Allah. Sama ada syirik secara khafi, syirik secara jali. Syirik khafi ni faktor dia, perasaan hasad dengki, perasaan marah yang melampau dan sebagainya, yang menyebabkan dia hingga hilang dia punya kemampuan untuk dia menilai perkara tu betul ataupun salah, dan buat perkara yang bercanggah dengan syarak yang Allah Ta'ala larang. Itu kesan yang paling besar. Bahkan sampai ke tahap syirik jali, syirik yang nyata, iaitu meminta kepada selain daripada Allah Ta'ala. Percaya kepada sesuatu yang lain boleh memberi kesan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, bila kita bercakap tentang perkara seperti ini, ya, mendapatkan bantuan perantaraan ini, iaitu jin dan syaitan, dan memang itulah perantaraannya, kan? Di zaman moden yang segala ilmu tentang agama ni kita tahu, pelajaran tentang syirik pun kita belajar, kenapa masih lagi ada kelompok yang menggunakan perkhidmatan ini? Okey, kalau kita khususkan kepada sihir lah, itu yang saya sebut sebagai syirik khafi tadi. Memang kita belajar tentang ilmu syirik khafi ni, kita biasa dengar berkait dengan penyakit-penyakit hati, sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam hati manusia. Jadi kita memang belajar, tapi belajar dengan mempraktikkan tu benda yang lain. Baik. Nah, kita belajar, kita tahu, tapi kita tidak praktik. Kita tahu amarah, sifat pemarah tu satu benda yang tidak baik, tapi kita tidak praktik. Kita tahu hasad dengki tu satu sifat yang tidak baik, tapi kita tidak praktik. Kita tidak praktik untuk mengendalikannya. Kita masih ada sifat hasad itu dalam diri, kita tidak cuba untuk buang sifat hasad. Kita tidak ada cuba untuk buang sifat mazmumah yang kita dah kenal, dengan kita nak masukkan sifat mahmudah. Jadi bila sifat itu bersarang dalam hati, ditambah lagi dengan hasutan daripada syaitan, maka itulah yang hasil perbuatan yang tidak patut dibuat. Maknanya setakat belajar dan tahu saja, bukan belajar untuk mengekangnya. Ya, baik. Okey. Ustaz, terlampau banyak tanda-tanda yang kita baca di dalam internet dan juga dalam sesetengah posting di media sosial berkaitan dengan kalau individu ini ada tanda-tanda ini berlaku pada dirinya ataupun dalam rumah tangga ataupun dalam keluarga, mungkin individu ini terkena dengan gangguan sihir. Tapi bila kita baca tu kadang-kadang adalah jadi 1-2 kali, tapi tak tahu yang mana, sama ada itu adalah lumrahnya dalam kehidupan ataupun ini sebenarnya adalah tanda-tanda terkena sihir. Sukar untuk kita berbezakan. Penjelasan Ustaz bagaimana? Nama pun tanda, ataupun bahasa saintifik dia simptom. Jadi bila kita ada tanda-tanda yang sebegitu, kaedah yang kita gunakan adalah kita pergi berubatlah ataupun kita pergi mendapatkan rawatan. Memang kalau ikutkan dalam buku yang ditulis oleh Tuan Guru Sa'ruddin pun, dia menyenaraikan hampir 20 lebih tanda-tanda. Bukan semua ada. Bukan semua kena ada barulah. Itu cuma tanda, simptom sahaja, supaya kita boleh ambil langkah awal, kita pergi mendapatkan rawatan supaya sihir tu kita boleh batalkan, kita boleh hilang, kita boleh sembuhkan insya-Allah dengan izin Allah. Antara tanda lah, antara tanda yang paling ketara sekali adalah malas untuk melakukan ibadah. Kalau sebelum tu rajin sembahyang, tiba bila dia terkena sihir, dia jadi malas untuk sembahyang. Kemudian dia rasa terganggu ketika dia sembahyang ataupun ketika dia beribadah, baca Quran dan sebagainya. Mendengar bisikan-bisikan, mimpi yang pelik-pelik, mimpi yang ngeri-ngeri, yang jatuh daripada bangunan tinggi, mimpi binatang buas dan umpamanya, sakit-sakit badan, tidur malam terganggu. Itu semua perkara-perkara yang menunjukkan kepada kemungkinan berlaku sihir. Jadi bila kami, kadang-kadang bila kami merawat, bila ada tanda-tanda yang begitu, kita gunakan
untuk kita tahu, bukan kita tahu sihir itu ada, tidak. Bukan kita tahu ia sah sihir, bukan. Tapi kita gunakan itu sebagai tanda supaya kita membaca ruqyah-ruqyah yang bertepatan dengan penyakit tersebut. Okey, itu kira macam mengenal pastilah di peringkat awal berdasarkan macam simptom doktor. itu. Macam doktor juga. Okey, Ustaz, ada soalan daripada rakan Facebook rakan kita. FB kita ada sampaikan satu soalan. Ya, mari kita tengok soalannya. Okey, sambil-sambil tu Ustaz mungkin sebab terlampau banyak sangat berkaitan dengan ilmu hitam ini. Penjelasannya okey, dah sampai. Okey. Asmidar Zul Arifin, kakak saya nafsunya dikunci sekian lamanya sehingga sekarang rumah tangga beliau ingin menemui jalan perceraian kerana tak dapat menunaikan tanggungjawab sebagai isteri. Bila dia paksa diri untuk tunaikan tanggungjawabnya sebagai isteri, dia mengalami kesakitan akibat tiada nafsu. Okey, Ustaz, seperti yang kita kabarkan tadi, kerana kalau berkaitan dengan rumah tangga ni, rumah tangga diganggu, tidak ada rasa untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang isteri, itu antara punca-punca juga yang dikatakan terkena ilmu sihir. Okey. Jadi ilmu sihir yang jenis bangsa begini ni, yang mengganggu rumah tangga ni, sihir yang dah wujud zaman Nabi Sulaiman ni. Dia sebut malaikat yang nama Harut dan juga Marut tu kan. Jadi apa yang diajar adalah perkara yang untuk memisahkan di antara suami dan isteri. Jadi pemisahan itu berlaku dengan pelbagai bentuk. Kaedah cara nak memisah, sama ada dia matikan nafsu ataupun ditimbulkan kebencian daripada suami kepada isteri, isteri kepada suami, dan pelbagai cara lagi. Dan saya sendiri pun, pengalaman saya sendiri pernah rawat satu orang yang baru berkahwin tapi tidak boleh menunaikan hak ataupun menunaikan tanggungjawab suami isteri kerana, minta maaf sebutlah, kemaluan hilang. Okey. Hilang. Sewaktu nak bersama suami isteri, kemaluan dia hilang. Tak ada. Secara fizikalnya hilang. Physically hilang. Okey. Itu mungkin physically hakikatnya mungkin tak hilang, tapi perasaannya hilang. Jadi benda-benda begitu memang berlaku, dan sihir untuk memisahkan rumah tangga ni kita panggil sebagai sihir tafriq. Pemisahan di antara suami dan juga isteri memang ada dan boleh dirawat. Sebab mari jumpa tu, alhamdulillah selepas daripada tu dia hantar kad undangan majlis akikah. Mana selesai dah tu masalah tu. Kan? Okey, banyak boleh dirawat lah. Kadang-kadang kes-kes seperti se-ekstrim itulah sehingga hubungan seksual itu terganggu. Kadang-kadang rasa menyampah, rasa benci sesama pasangan suami isteri kan. Jadi kalau barangkali dilihat seperti itu, dapatkan rawatan. Kita dapat memanggil di talian Puan Rusila dari Puchong. Assalamualaikum Puan Rusila. Waalaikumsalam. Ya. Silakan Puan. Saya nak tanyalah, suami saya pun diganggu juga dengan ilmu sihir ni. Dah hampir 30 tahun macam tu. Dia dah hilang isteri. Saya isteri kedua lah. Saya nak tanya, macam mana kita nak buat? Kita dah buat macam-macam, kita dah pergi ke sana ke sini jumpa ustaz apa semua, tapi masih lagi mereka tak berhenti mengganggu. Apa yang patut kita buat? Kalau misalkan kita pulang ke saya nak minta bantuan lah. Macam mana, apa yang patut kita buat? Puan Rusila, gangguan tu gangguan yang macam mana? Suami saya hilang ingatan. Lepas tu sakit tu yang tak boleh berjalan. Bila pisang, kolaps, macam-macam lah. Okey. Dia bukan satu penyakit, macam-macam. Jadi saya nak tanya, macam mana yang kita nak buat? Sebab kita dah sampai sekarang tetap berusaha menyembuhkan. Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih Puan Rusila. Okey. Ya. Assalamualaikum. 30 tahun Ustaz. Itu tempoh yang sangat lama. Ya, baik. Terima kasih kepada Puan Rusila yang bertanya. Yang pertama, kaedah yang dia gunakan tu, Puan Rusila gunakan tu satu kaedah yang betul lah. Maknanya pergi merawat. Namun di situ perlu kita fahami, apa yang tertimpa kepada kita itu satu ujian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini supaya kita berfikiran secara positif. Bila Allah Taala timpakan ujian pada kita, kita kena tahu bahawa ia adalah untuk mengkafarah dosa, nak menghilangkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi itu satu perkara yang baik untuk kita fikir. Jadi sebab tu orang yang boleh bersabar dalam bala ataupun ibtilak yang menimpa dengan dia,
insya-Allah Allah Taala janjikan syurga untuk dia. Jadi dari sudut positif kan kita nak memang berlaku kita rawat tak sembuh-sembuh. Sebab tu pesakit ataupun masyarakat awam kena faham yang kita jalankan cuma ikhtiar. Adapun kesembuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala tidak berkehendak sembuh, maka tak jadi sembuh. Jumpalah siapa-siapa sekalipun tak jadi sembuh juga. Baik. Mungkin itu adalah satu ujian yang Allah Taala nak menaikkan kemuliaan kita. Yang penting kita redha dan juga kita sabar. Dengan tidak kita lupakan ikhtiar untuk kita sembuh. Selain daripada pergi berubat ataupun pergi mendapatkan rawatan, puan ataupun masyarakat juga perlu beramal, teruskan amal ayat-ayat yang digunakan untuk mendinding diri daripada kejahatan sihir. Okey, baik. Dia individu yang menjaga individu lain yang terkena sihir itu agak mencabar juga seperti informasi lah kan. 30 tahun menghadap perkara itu. Okey, seorang lagi pemanggil di talian. Dari Pulau Pinang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Daripada Pulau Pinang. Mamu silakan. Alhamdulillah Tuhan berikan Mamu sihat. Semua minta sihat. Biar apa-apa yang penyakit, biar Tuhan lindung kita, insya-Allah. Insya-Allah. Doa banyak pada Tuhan. Amin. Ya. Tapi orang yang kena sihat dan orang yang buat sihat, tapi orang yang kena sihat tu Tuhan beri baik. Tapi orang yang buat sihat tu Tuhan menderita daripada dunia sampai ke akhirat. Tapi pasal apa yang dah tahu lagu tu punya syirik, pasal apa yang bomo yang duk buat perkara yang tu. Tapi yang mau tengok yang bomo yang duk buat tu semua menderita di dunia ni. Yang tu soalan Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, waalaikumsalam Mamu. Itu jangan main kat kita. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Itulah rasa geramnya tu bila dengarkan agaknya lagi geram kepada orang yang menyihir itu kan. Okey Ustaz, kita berbalik kepada soalan kita berkaitan dengan rawatan dan pencegahan. Sebab tadi kita ada dengarkan tentang beberapa rawatan. Jadi dari segi pencegahannya, apa dah individu ni orang kata perlu pendinding diri, tak perlu untuk jumpa Ustaz tapi sendiri amalan-amalan yang disyorkan daripada pihak Ustaz. Okey. Baik, selain daripada mendapatkan rawatan, pesakit ataupun masyarakat kita secara umumnya memang kita perlu setiap masa meminta pertolongan dan juga minta perlindungan daripada Allah SWT. Jadi sekurang-kurang yang kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu memang wajib. Itu paling asas lah. Paling asas lah. Mana kita isti'azah minta kepada Allah SWT bukan daripada yang lain. Bukan daripada tangkal, bukan daripada manusia, bukan daripada apa semua, bukan. Kemudian yang kedua, antara yang boleh diamalkan juga dengan beramal dengan suratul Fatihah. Kaedah beramal dengan suratul Fatihah ni kalau khususnya adalah 7 kali selepas sembahyang. Tak apa, mungkin nak buat direct mungkin berat kan. Jadi hari ni kita mula dengan sekali, Zuhur sekali, Asar sekali sampailah pada subuh, kemudian besok 2 kali, lusa 3 kali sampailah 7 kali. Dia beramal dengan 7 kali dengan kita niatkan supaya Allah Taala melindung kita, ahli keluarga kita, harta benda kita daripada kejahatan jin dan juga kejahatan manusia, baik melalui sihir ataupun tidak. Di mana kita nak niatkan rahsia dia di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang baca di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita doakan supaya Allah Taala lindung. Baik. Kemudian yang seterusnya dengan kita membaca ayatul kursi. Ayatul kursi memang kita mahfum sangat, baca waktu pagi dan juga waktu petang, Allah Taala akan hantar malaikat untuk melindung, untuk bantu sebagai mungkin bodyguard lah. Kemudian yang seterusnya kita boleh juga membaca al-muawwizatain, 2 surah muawwizat, iaitu qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Itu jadikan amalan sehari. Baik. Selain daripada tu, kalau nak panjang sikit, ni ayat yang biasa dengan orang Melayu kita, iaitu lau anzalna hazal Quran. Surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Tu biasa kalau orang yang biasa beramal dengan ayat-ayat yang tertentu memang ada beramal dengan lau anzalna. Baik. Dan juga boleh juga kita gunakan biasa surah Yunus ayat 81-84 ni majidtum bihis sihru ni untuk membatalkan sihir. Itu biasanya digunakan oleh orang yang merawat lah. Untuk masyarakat umum
boleh yang dengan suratul Fatihah, boleh dengan ayatul kursi, dengan muawwizatain ataupun muawwizat tambah qul huwallah, muawwizatain 2 tu saja. Dan paling ringkas yang kita boleh baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Nabi sebut sabit dalam hadis, Nabi kata siapa baca 3 kali pagi 3 kali petang selamat dia daripada bala. Termasuk hak yang kita akan bincang lepas ni COVID ni. Ya. Kan? InsyaAllah. Baik. Ustaz, sebelum kita bincang lanjut, ada satu aspek juga tentang ilmu sihir ini, yang apabila dikaitkan dengan hubungan ataupun apa saja berkaitan jenayah, nak dibawa perkara ini, aspek ini ke dalam perundangan. Betul. Jadi sebelum ni barangkali rasa macam mana nak bawa, nak buktikan ini adalah ilmu hitam dan sebagainya. Kita ada bingkisan nak kongsikan, kemudian kita bincang lanjut di studio. Saksikan. Amalan ilmu sihir bukanlah satu amalan yang baru dalam masyarakat di Malaysia. Malahan, amalan ilmu hitam ini telah pun mula berleluasa berikutan ketiadaan perundangan yang khusus bagi menjatuhkan hukuman kepada si pelaku. Jadi hari ini saya bakal bertemu dengan seorang peguam syar'i untuk mengupas isu berkaitan ilmu sihir dari segi perundangan. Bertempat di Ceras Selangor, saya bertemu dengan seorang peguam yang telah berkhidmat lebih 11 tahun. Berusia 37 tahun, Muhammad Nur Hafiz Roslan menerangkan isu ilmu sihir dari sisi undang-undang. Adakah sihir ini boleh dibawa di hadapan mahkamah ataupun tidak? Maka jawapannya adalah tidak. Sebabkan apa? Ya, kerana perkara berkenaan dengan sihir ini memang berlaku. Kita tidak dapat menjawab beberapa persoalan. Soalan pertama, siapakah pakar ataupun yang boleh menentukan sama ada sihir itu wujud ataupun tidak? Kedua, bagaimanakah piawai standard yang menyatakan bahawa seseorang individu itu dah terkena sihir? Okey. Yang ketiga, bagaimana nak membuktikan bahawa orang tu mengamalkan sihir? Bila kita bercakap dengan berkenaan undang-undang, undang-undang ni dia mesti menunjukkan the justice have to be secured. Dalam keadaan ini, jika sekiranya dia hanya boleh dicarakan di hadapan mahkamah syariah, bagaimana pula dengan mahkamah sivil? Contohnya, katalah seorang itu telah melakukan sihir dan apabila pelakuan sihir itu hanya disabitkan di hadapan mahkamah syariah tapi tidak boleh disabitkan di mahkamah sivil. Dia jadi satu permasalahan. Maksudnya, ketidakseimbangan di antara hukuman. Sepatutnya kalaulah betul boleh digazetkan akta sihir ni bukan hanya pada di sivil tapi juga akan pergi kepada syariah. Sama juga sebaliknya. So benda, sebab dia bukan menghukumi orang Islam atau orang bukan Islam. Sebab sihir ni dua-dua ada. Orang Islam pun pakai, orang tak Islam pun pakai. Kita tak boleh lah tiba-tiba di hadapan mahkamah, selalu tiba-tiba saya muntah darah, keluar paku, keluar ni. Jadi benda tu kita nak bawa ke hadapan mahkamah bahawa ini suami saya yang buat. Kita nak buktikan suami saya buat tu pun dah susah. Nak cakap benda tu betul-betul keluar paku tu bila gambar siapa, doktor cakap, tiba-tiba doktor kata diagnose tidak ada apa-apa sakit, cuma kemungkinan muntah darah, mungkin salah makan, contoh. Jadi apa yang perlu dibuat oleh pengamal undang-undang syariah yang boleh membantu? Kesan-kesan daripada perkara tersebut apa dia? Kesan-kesan kepada perkara tersebut adalah mental abusement ataupun penganiayaan. Kat situ yang baru kita kena pergi. Kita pergi pula kepada benda yang pasti. Apa yang pasti dekat sini adalah berlaku penganiayaan, dan kalau dia dah buat, selalunya mereka-mereka yang tersihir ni ataupun diganggu oleh sihir ni dalam keadaan depresi ataupun dalam keadaan, kita istilah saintifiknya ada masalah mental illness. Jadi kena buat apa? Pergi psikiatri hospital, dapatkan rawatan. Tak semestinya pergi psikiatri tu gila, sebab ada orang post trauma lepas insiden, takut dia tengok tiba-tiba disebabkan kejadian-kejadian tadi tu. So kat situ ada pelakuan aniaya. Perkara tu yang hendaklah dibawa di hadapan mahkamah. Jadi saya mohon untuk masyarakat di luar sana, kalau kata ada terkena dan sebagainya, ada jalan, tetapi cari pihak-pihak yang pakar. Kalau jumpa peguam syar'i yang bertauliah. Kalau kata kita redah saja ke depan mahkamah dan kita cerita semua, ada perkara yang kita cerita tersebut tidak diguna pakai sebagai fakta-fakta di dalam kes untuk memenangkan kes kita. Jadi satu kerugian.
Okey, itu ilmu sihir dari sudut undang-undang. Ustaz, di Darul Shifa difahamkan pihak Darul Shifa boleh menjadikan ataupun mengiktiraf sesuatu perlakuan ataupun peristiwa ataupun apa kejadian antara individu dibawa ke mahkamah sebagai ilmu sihir ataupun bagaimana? Setakat hari ini kita tidak aktif lagi dalam bahagian tersebut. Tapi ada usaha-usaha yang telah kita jalankan dan terlibat secara langsung untuk menggubal undang-undang berkait dengan jenayah sihir. Dan mungkin satu perkara yang perlu kita tekankan, kita syorkan kepada mungkin pihak kerajaan perlu adakan usaha ini untuk mengadakan satu akta berkait dengan jenayah sihir, jadikan dia sebagai satu jenayah. Ya, memang kita faham dia satu perkara yang agak sukar untuk dibukti. Tetapi bukannya tidak boleh dibukti. Sukar untuk dibukti, technically-nya sukar. Untuk dibawa dari segi teknikal undang-undangnya mungkin agak sukar, tapi dah ada yang dijalankan. Beberapa kawan kita pun ada yang terlibat. Tapi insya-Allah kita doakan supaya perkara tu boleh dilangsungkan. Tapi Darul Shifa sendiri kita secara asasnya memang kita dilarang untuk membuat pendakwaan sihir. Mana membuat pendakwaan ni adalah kita mengatakan ya seorang kena sihir. Kerana dari segi sudut untuk merawat dia tidak mendatangkan manfaat. Bahkan mendatangkan ketakutan yang lebih pula kepada pesakit yang kena sihir. Yang itu yang kita laksanakan. Tapi kalau untuk dipanggil ke mahkamah sebagai saksi pakar dipanggil. Dalam mahkamah dia ada beban pembuktian tu, antaranya dipanggil saksi pakar. Bolehlah dipanggil pakar-pakar. Kalau nak dikatakan yang diiktiraf, memang dari segi perundangannya Darul Shifa badan yang diiktiraf satu berdaftar dengan RUS. Kemudian badan yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan sebagai pengamal perubatan Islam dalam akta komplementari. Jadi pada saya itu satu badan yang boleh kita gunakan kalau kita nak memantapkan lagi undang-undang. Maknanya kredibel lah untuk dipanggil dan melakukan ini simptom-simptom yang dilihat dan rawatan telah dilalui dan sebagainya. Aspek itu sahaja. Tak mengatakan ya betul ini orang ini memang itu dilarang. Okey, baik. Tapi Ustaz, ada tak situasi yang boleh membuktikan siapa yang menyihir? Okey. Kalau nak kata boleh kita teka siapa yang menyihir, itu dah seumpamanya kita pula sama dengan dia. Yang hanya penyihir kenal penyihir. Jadi kita cuma boleh tengok tanda saja. Sebab tu di Darul Shifa kaedah yang kita gunakan, kita tidak sabitkan sihir ni. Kalau sabitkan sihir akan datang soalan, siapa yang buat saya? Jadi kalau kita pula yang kata, contohlah kata saya kata dengan Eli, Hanim yang buat. Jadi kerjaan saya ni sebagai orang yang nak dekatkan orang kepada Allah ataupun nak menjauhkan orang daripada Allah. Seolah-olahnya kalau bahasa tak baiknya menjadi syaitan, topeng manusia. Dan selepas ni akan benci satu sama lain. Akan benci satu sama lain, akan jadi bermusuh. Yang lebih tak elok pula, saling berbalas pula di antara satu sama lain. Jadi sebab tu saya katakan dalam konteks merawat itu bukan satu perkara yang baik. Jadi lebih baik kita rawat saja, kita batalkan saja sihir. Memang ada kaedah digunakan, nak pulang balik sihir memang ada kaedah. Tapi bukan satu perkara yang kita galakkan. Ustaz, ringkas soalan terakhir ni. Kan biasa kita sebut sekarang dalam zaman moden ni kan, nak tahu sihir tu kena scan. Adakah itu satu diagnosis yang tepat? Istilah scan ini? Ya, kaedah scan ni kalau tengok kepada simptom saja tak ada jadi masalah. Yang jadi masalah bila contoh letak tangan begitu dengan tak sentuh pun, acungkan saja tangan begitu, okey, kena sihir. Itu satu kaedah yang meragukan. Di mana dia tahu kena sihir tu? Di mana dia tahu? Kalau dia diberi kelebihan sekalipun, kalau orang yang mendapat kelebihan Allah daripada Allah, dia tidak akan sewenang-wenangnya gunakan perkara itu. Itu untuk diri dia tak apa. Contoh macam ada tanda pada dia, okey, orang ni kena sihir. Bukan untuk dia cakap kepada orang tersebut. Jadi kaedah scan-scan ni, tak maaflah, di Darul Shifa kita tidak amalkan. Tidak ada yang dibenarkan guna kaedah scan.
Bahkan kaedah scan ni kaedah pada saya ni yang meragukan. Baik. Lebih macam Ustaz cakap tadi lah. Pada simptom ya. Penyihir saja yang kenal penyihir kan. Okey, itu dia bersama dengan Ustaz Saiful Syahrul Muhammad Hanafi selaku pengamal perubatan di Darul Shifa telah pun berkongsi dengan kita berkaitan dengan rawatan, pencegahan dan juga dari sudut undang-undang sedikit kita ada bawakan sebentar tadi. Ya, terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah kita jemput lagi ya. InsyaAllah. Yang paling penting sekali ialah kita belajar tentang hasad dengki, tentang perasaan marah, sifat mazmumah ni kan, belajar untuk mengendalikannya, jangan dibiarkan kerana benda itu boleh memudaratkan kita dan juga orang lain. Betul. Okey, baik. Kita berehat seketika, selepas ni kembali bercerita tentang perbezaan antara endemik dan juga pandemik. Mungkin setengah kita yang hanya tahu tentang pandemik selepas diisytiharkan tentang COVID-19 itu berada dalam situasi itu. Tetapi 3 istilah lain yang kita ingin bincangkan dengan anda seketika nanti di MHI. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan sudah tentunya terima kasih kepada anda kerana masih bersama kita di MHI. Hari ini kita akan mendalami sebenarnya apakah yang perlu kita tahu secara lanjutnya berkenaan dengan COVID-19 pada ketika ini. Adakah klasifikasi oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai pandemik adalah sesuatu yang perlu kita risaukan. Kita akan bincangkan berkenaan perkara ini bersama dengan tetamu saya hari ini, Dr. Dalila Roslan, Pakar Perubatan Kesihatan Awam, Cawangan Global Health, Bahagian Perkembangan Kesihatan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Thank you for having me here. Thank you so much. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Doktor, kita nak mulakan perbincangan kita. Apakah perbezaan di antara endemik, epidemik dan pandemik? Okey. So, 3 entiti ni, endemik, epidemik dan pandemik. Okey. So, bila kita cakap tentang endemik, sebenarnya dia adalah, ketiga-tiga ni adalah melihat kepada penyakit, kebiasaannya adalah penyakit berjangkit, okey, tahapnya ataupun bilangan kesnya, dan dia berkisarkan kepada the spread of the disease, maksudnya penularannya. Okey. Jadi bila endemik, dia adalah tahap yang biasa. Yeah. Okey. So contohnya macam kita tahu dekat Malaysia ni kita ada banyak kes-kes HFMD, scabies, konjungtivitis, influenza. Jadi itu semua adalah penyakit yang ada je, sentiasa ada je kan kawan-kawan kita ataupun keluarga kita yang kena penyakit tersebut, dan dia ada tahap yang kita maksudnya katakan dalam 1 tahun kita tahu apa tahap biasa dalam 1 tahun untuk penyakit HFMD contohnya. Okey. Tapi bila kita bercakap tentang epidemik pula, okey, dia adalah berdasarkan baseline tadi itu, maksudnya terdapatnya peningkatan kes. Okey, so dia bukan tahap yang di level yang biasa. Tiba-tiba ada kes, okey, ataupun ada peningkatan yang lebih banyak. Dan bila kita bercakap tentang hal ni, contoh HFMD tadi, katakan dalam satu kawasan terdapat kes yang lebih, mungkin sekolah, tiba-tiba satu tadika tu kena HFMD. Baik. Okey. So kebiasaannya mungkin ada seorang je kena, okey, dan dia pulih. Tapi tiba-tiba dalam satu tadika ada semua dalam 10 orang yang kena. Jadi mereka ni ada berkaitan dan berkait rapat. Baik. Jadi itu kita panggil as outbreak ataupun epidemik lah. Baik. Dia interchange, epidemik, outbreak, cluster, asalkan dia ada sangkut paut lah dengan satu virus tersebut ataupun penyakit tersebut lah, penyakit berjangkit. Tapi dalam konteks yang lebih global, macam epidemik tu, dia boleh jadi kes tu semakin banyak, dan bila dia merentasi negara, okey, dia akan jadi pandemik. Maksudnya lebih daripada satu negara. Dan yang kita perlu fokuskan dekat sini sebenarnya, kenapa dia boleh jadi epidemik dan pandemik itulah. Okey. So dalam hal ni, bila kita cakap tentang epidemik dan pandemik ni, contohnya coronavirus COVID-19 ni, sebab dia adalah satu outbreak, dia adalah virus baru. Baik. Bila bercakap berkenaan COVID-19 ni, pastinya seluruh dunia pada ketika ini sangat dalam perasaan yang takut, gelisah, tidak tahu apakah langkah seterusnya. Dan ada juga di antara negara yang telah pun mempunyai lockdown atau penutupan, termasuk kita di Filipina. Dan kita di sini, kita bercakap secara open, secara terbuka. Ya. Adakah sebenarnya
kita yang masih boleh melalui kehidupan kita seharian ini tanpa perlunya ada status lockdown ini adalah sesuatu yang masih kondusif, dan kalau ia kondusif, apa yang sebenarnya perlu kita lakukan sebagai rakyat Malaysia untuk menurunkan kadar pandemik dalam negara kita? Okey. Pertama sekali, sebelum menjawab tentang lockdown yang nampaknya sangat hangatlah dalam beberapa jam ni kan, saya bangun-bangun pun everyone is talking about lockdown kan. Okey, kita kena faham dulu bercakap tentang pandemik sebenarnya adalah bila terdapatnya peningkatan kes dan mungkin dalam hal COVID ini penularannya sangat cepat. Kan, daripada semalam ke hari ini tu kita nampak kes bertambah dengan mendadak around 300%, kan, just di Malaysia sahaja dan bukan Malaysia sahaja tapi seluruh negara. Jadi menjawab kepada soalan tersebut, dia berbalik kepada lockdown ni adalah sebenarnya mitigasi yang selalunya the last resort. Sebab itu yang terakhir sekali. Kebiasaannya lah. Kerana mungkin ada banyak sebab. Yang mungkin saya bukanlah orang yang patutnya untuk memberi pendapat, tetapi apa yang saya boleh katakan, dengan langkah-langkah yang kita sedang ada sekarang ini, ada banyak lagi cara yang kita boleh lakukan untuk kontrol pandemik ini. Bukan resort kepada lockdown, kerana lockdown ni dia ada implikasi dari segi ekonomi, sosial. Kita nampak memanglah secara agresifnya China melakukan lockdown dan menurunkan kadar kes, tetapi kita kena lihat di sebaliknya, ramai yang tak ada pekerjaan. Ramai yang mungkin yang bekerja dengan kerajaan ada masih masuk gaji, tapi yang kerja sendiri dari segi sosialnya pula yang depressed, yang stres, berada di rumah. Jadi kita kena fokus balik apa sebenarnya yang masyarakat boleh buat, dan juga kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia kita sudah lakukan untuk sebenarnya menurunkan ataupun memperlahankan proses efek pandemik ini. Jadi kita fokus pada apa yang kita boleh buat. Pastinya Kementerian Kesihatan Malaysia pun sudah melakukan apa saja yang perlu dilakukan untuk membendung dan untuk mengawal lagi situasi ini. Tapi bercakap berkenaan dengan situasi ataupun inisiatif kita dalam membendung dan mengawal penularan ini lebih lanjut. Baru-baru ini kita dikejutkan ataupun kita mendengar antara perhimpunan keagamaan, termasuk juga perhimpunan tabligh baru-baru ini dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya status pada ketika ini bagi Kementerian Kesihatan Malaysia dalam mengawal atau melihat pergerakan mereka yang mungkin telah pun didiagnos sebagai positif dalam kuarantin tu? Bagaimana sebenarnya? Ada isu tertentu? Okey, dari segi isu itu, kalau kita bercakap dengan sahabat-sahabat yang di ground lah, maksudnya mereka yang pergi menjejaki di pejabat kesihatan daerah, di klinik kesihatan, juga di hospital, ramai yang memberi kerjasama. Sebab itu sebenarnya kita nampak terdapatnya peningkatan kes. Jadi kerjasama, tetapi ada juga yang kita menghadapi kesukaran untuk menjejaki mereka lah. Jadi kita menjejaki itu satu, dan nombor dua yang menjadi isu juga adalah apabila mereka diberikan perintah untuk kuarantin tersebut tapi masih lagi merayau-rayau. Ada di kuarantin mungkin tapi tak ada gejala tapi masih merayau. Bila kita kuarantin tu satu, mungkin kita belum tahu status dia sebab dia diambil sampel, tapi kita tak pasti. Yang kita tahu dia memang adalah kontak ataupun kontak rapat kepada yang kes yang sudah confirm. Jadi kita akan minta mereka untuk kuarantin. Jadi bila kuarantin, sebab kita tak tahu lagi status mereka, jadi kita harap dia duduk di rumah, sebab kalau katakan tiba-tiba keputusan datang dan resultnya adalah positif, jika dia tidak akur kepada perintah tersebut, maka kita khawatir memang dia akan merebakkanlah. Dia menjadi ejen. Menjadi ejen. Betul. Jadi bila kita faham sebenarnya coronavirus ataupun COVID ini bagaimana penularannya, walaupun dia adalah kes baru, tetapi beberapa perkara sangat jelas. Kita tahu dia sangat mudah merebak. Dan kita tahu perebakannya adalah melalui cecair droplets. Jadi bila batuk sesama tu, dia boleh transmit kepada orang yang berdekatan. Dan dia juga bila jatuh di permukaan sangat mudah boleh duduk lama di permukaan, dan bila orang lain pegang di situ
pegang pula muka dia dan sebagainya. Itulah dia resepinya. Itu resepinya. Baik. Jadi hostnya adalah manusia lah. Manusia ni memang bawa perumah kepada virus yang baru ini. Jadi bila dan virus ni pula adalah baru yang menyebabkan kita ni masih mengkaji dia. Walaupun kita tahu itu adalah standard penularannya, ada possibility untuk sebenarnya cara penularannya itu mungkin berbeza, yang kita masih lagi dalam proses kajian lah. Dia sangat dinamik prosesnya tu. Baik, Doktor, kemudian kita nak bincangkan lama lagi. Tapi bagi soalan terakhir saya, bagi nak fahamkan sebenarnya, walaupun kita dalam keadaan situasi COVID-19 yang pandemik pada ketika ini, tapi kita masih dalam keadaan terkawal. Selagi kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Dia kalau dijadikan saranan doktor bagi mereka yang semua yang menonton sekarang ini, termasuk dengan musim persekolahan yang akan datang ni, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan untuk menambah lagi langkah pencegahan kita? Okey, bagi kita mengawal pandemik ini, sebenarnya saya nampak ada dua lah. Satu adalah peranan masyarakat, individu sendiri dalam komuniti, dan dua adalah apa yang sudah dilakukan oleh kerajaan dan juga Kementerian Kesihatan lah. Jadi saya fokuskan kepada peranan masyarakat itu. Sebenarnya kita ini boleh ambil inisiatif untuk amalkan, bukan saja faham, tapi amalkan bagaimana transmisi virus ini. Dan bila kita faham itu, kita akan amalkan the universal precaution ataupun apakah standard precaution. Jadi pertama ialah basuh tangan. Kerap basuh tangan dengan sabun. Kalau kita berjalan di luar, mungkin kita ada hand sanitizer yang ada alkohol base tersebut. Okey, dan bila kita ada etika batuk yang betul. Semalam saya ajar dad macam ni bila batuk. Okey. Itu favorite Ali Skandar tu. Ya kan. Batuk macam ni. Bila batuk sekarang macam nilah. Jadi bukan untuk ambil gambar saja jadi sekarang ni batuk macam ni, sesama macam ni juga. Tapi yang pakai tisu tu boleh pakai tisu dan terus buang di sampah yang tutup lah. Kemudian satu lagi social distancing. Ini sangat penting. Kalau siapa yang ada simptom, tak semestinya dia tahu itu simptom adalah coronavirus ke, positif ke tidak, dia ada batuk sesama, duduk di rumah. Tak perlulah pergi ke public, pergi shopping, bawa anak-anak jalan-jalan, duduk di rumah. Especially mereka yang ada simptom. Tapi yang tak ada simptom tu nak kena buat shopping dan sebagainya, amalkan tadi yang basuh tangan, jangan pegang sembarangan. Bila ada batuk ataupun terpaksa juga keluar rumah, pakai mask. Mask tu untuk siapa yang ada gejala lah. Okey. Dan satu lagi, tadi akur pada perintah penguatkuasaan itu, bila anda ada diminta untuk isolate ataupun dikuarantinkan. Last kali yang saya kalau boleh, jika ada simptom ataupun anda tidak pasti sama ada anda ni adalah pesakit coronavirus ataupun COVID-19, hubungi pejabat kesihatan daerah terdekat. Hubungi klinik kesihatan terdekat sebelum anda pergi mendedahkan diri di klinik kesihatan dan fasiliti kesihatan yang lain. Di situ kita akan berikan nasihat yang sepatutnya. Jadi kadang-kadang dia confuse, sebenarnya dia bukan pun, tapi dia confuse. Jadi mungkin dia sebenarnya tak ada risiko. Jadi bila dia pergi, dia dah terdedah pada orang lain lah. Baik, terima kasih doktor kerana meluangkan masa hari ini. Jangan bersalam, kalau boleh elakkan. Nak bersalam macam ni je. Macam kita buat macam ni je. Terima kasih Dr. Daniela Roslan, pakar perubatan kesihatan awam, cawangan Global Health, bahagian perkembangan kesihatan awam KKM. Terima kasih banyak-banyak. Semoga tadi memberikan iktibar dan juga peringatan kepada kita semua supaya menjaga keselamatan kita dan juga keluarga kita untuk tidak merebakkan lagi COVID-19. Kita akan berehat seketika, semalinya kita akan banyak lagi pengisian di Malaysia hari ini. Ketika anak muda seusianya memilih untuk bekerja di pejabat berhawa dingin, gadis ini gigih mengusahakan food truck menjual burger milik arwah bapanya. Berusia 24 tahun, Nurul Ain Azman merupakan graduan Diploma Kejuruteraan Awam Politeknik Port Dickson. Mesra disapa Ain, segalanya bermula selepas bapanya, Azman Muhammad Nur, jatuh sakit dan meninggal dunia akibat jangkitan kuman dalam perut pada 28 Februari 2018. Sekalipun terpaksa melupakan impiannya untuk bergelar jurutera, Ain tidak menyesal, sebaliknya bersyukur kerana pekerjaan kini memberinya kesempatan untuk berbakti kepada keluarga. Pengalamannya membantu keluarga sejak kecil menjadi bekalan untuk mengambil alih perniagaan burger milik arwah ayahnya sejak 2 tahun lalu. Tapak ni daripada stall
sampai ke lori ni dah 25 tahun lebih jugalah. Daripada saya kecil. Kecil-kecil ikut juga duduk kedai apa semua. Time cuti sekolah duduk kedai tolong ikut pergi beli barang ke. Dah tahulah ayah punya rutin harian macam mana. Dah lama ayah meniaga. Lepas tu kalau kita orang tutup pun saya rugi juga. So saya teruskan je lah. Tak sambung belajar, tak cari kerja lain pun sambung meniaga je lah. Gerai burger yang dibuka dari jam 6 petang hingga 12 malam ini turut dibantu kakak ipar dan seorang pekerja. Gerai yang beroperasi berhampiran kedai sebenarnya di Bukit Antarabangsa Selangor ini menawarkan 15 jenis menu, antaranya roti john, oblong, tortilla dan macam-macam lagi. Nurul Ain Azman, gadis berusia 24 tahun ini meneruskan perniagaan arwah ayahnya dengan menjual burger dan roti john di sebuah gerai di Bukit Antarabangsa selepas tamat diploma. Anak keempat daripada 5 beradik ini tekad berniaga sendiri kerana perlu menjaga ibu, Solehah Abdul Bab, 58 tahun yang mempunyai masalah penglihatan, dan kakaknya Nurul Azwani, 35 tahun, seorang pengidap autism. Menurut Ain, pada waktu pagi digunakan untuk menguruskan kakak dan ada kalanya menghantar ibunya menjalani pemeriksaan mata di hospital. Setiap 2 hari, dia akan membeli bekalan bahan niaga dan ia menjadi rutin hariannya sejak tamat pengajian. Dia dibantu juga oleh abang dengan adik-adik dia lain. Adik dengan kakak ipar semua bantu juga. Tapi dia lah yang utama. Macam kalau kena saya nak pergi hospital cek mata, dia lah akan bawa. Keluarga akan tetap mengusahakan arwah punya perniagaan ni. Tak akan tutup. InsyaAllah tak akan tutup. Kalau tak boleh buat sendiri pun mungkin cari anak-anak buah ke yang dah mula nak besar-besar ni, didik dia orang. Dia sebenarnya kalau yang berminat je boleh buat benda ni. Tak minat tak boleh. Walaupun tiada gaji bulanan tetap, dia bersyukur dapat menabur bakti dalam menjaga kebajikan ibu dan kakaknya di rumah. Jiwa curiga tak pernah buang masa, selalu menjadi selagi pintuku terbuka. Belum lagi ku senang, juga ku tidak susah. Sikit-sikit ku terbang, tapi kaki masih lagi jejak tanah. Ku hanya mahu kau percaya padaku, nanti ku jadi juara walau laluan beriku. Percayalah padaku, percayalah padaku, walau dosa silap, itu apa ku mahu. Ku tak mau kau risau, usah beragu-ragu. Cita-citaku pegang karena ku percaya padaku. Ku boleh usahlah risau, semuanya okey. Percaya padaku. Ku boleh usahlah risau, semuanya okey. Semuanya kita perlu risau. Ini aku pilih, ini aku mau. Tak pernah letih kerja kasih kau. Ba. I just wanna make you proud. Look at me now, matamu dekat aku. Look at me now, am I your number 1? Wow, na. Yeah. Ku tak mau kau risau, usah beragu-ragu. Cita-citaku pegang karena aku percaya padaku. Ku boleh usahlah risau, semuanya okey. Percaya padaku. Ku boleh usahlah risau, semuanya okey. Ku tahu kau berat hati untuk percayai apa yang ku buat, tapi ku pasti kau tunggu, walau berhari berminggu. Ku tahu. Percaya padaku. Ku boleh usahlah risau, semuanya okey.
boleh, boleh, boleh. Usahlah risau, semuanya okey, okey. Boleh, boleh. 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 Yeah, Zaki Amani. Assalamualaikum. Apa khabar? Sihat Kalau cuba ni jap sini. Sedapnya suara awak. Terhibur lah. Catchy sangat lagu tu. Macam dah tinggi lah. Berapa dah tinggi sekarang? Pernah jumpa ke sebelum ni? Pernah. Oh, Saya pernah nampak dia tapi tak adalah jumpa depan-depan. Oh. Saya pernah menghadiri satu majlis yang masa tu awak buat sembahan ke apa? Kat mana? Kat mana Kak? Kat mana? Makcik dah lupa. Tapi masa kecil je dia. Ke cepat tinggi? 2018. Ada buat show di mana-mana? 2 tahun. Perkahwinan wedding. Tu. Wedding, Itu betul. first time dia nyanyi. Dah di khalayak ramai? Wow. Iya ke? Ya. Wow. Ini berada di persembahan pertama awak. Saya menghadiri majlis perkahwinan tu lah. Itu saya nampak dia. Tapi kecil je masa tu. Tak ada Saya pakai baju warna biru. Betul. Oh, awak ingat dah tu 2018 awak pakai baju apa? 2 tahun lepas tau. Muda lagi pakcik ingat. Muda lagi. Okey, pakcik kita tanya pasal percayaku ni macam mana? Siapa yang hasilkan dan katanya sepenuhnya sendiri je? Yes. Wow. Saya yang buat. Untuk usia muda ni. Daripada arrangement lagu sampai ke penulisan lirik semuanya. Arrangement bukan saya lah. Arrangement kawan. Kawan buat. Kawan rapper. Jadi apa inspirasi lagu ni bagi awak? Lagu ni dia macam memberi semangat kan? Semangat. Betul, itu salah satu semangat. Lagu ni dia mengisahkan pasal saya. Sebab dulu saya suka down. Tu tak tahu. Okey. Kemudian tak perasan ni adalah anak kepada seniman Datuk Jamal Abdillah. Betul. Tengok jawline dia nampak. Zoom tengok shape muka kan. Okey, tapi penerimaan lagu Percayaku ni macam mana dengan peminat? Sebab Zaki Amani ada peminat-peminat tersendiri. Dah bermula menyanyi pun bukannya baru, dah lama juga kan. Dah aktif di media sosial juga. Sekarang ni penerimaan untuk Percayaku macam mana? Alhamdulillah semuanya okey. Okey lah. Okey, siapa yang koreo kan apa ni tarian-tarian di dalam muzik video ni? Ni apa tu kita yang awak memang memilih rakan-rakan yang terdekat untuk jadi penari ke macam mana? Ya, betul. Sebab masa tu saya ajak kawan-kawan saya, masa kawan saya semua nak menari, so saya okeylah. Jadi kamu ramai-ramai pergi kelas menari. Daripada tak pandai menari, tiba-tiba dah okey, semua dah pandai menari. Dan gadis tu perempuan tu. Bibi Karina. Dia sebagai kawan saya dekat dalam lagu ni. Kawan je. Kawan. Yang menaikkan semangat awak tu kawan tu lah. Okey, difahamkan katanya Baba tak tahu pun lagu ni dihasilkan. Ya. Dia tak tahu pun lagu ni saya buat. Kenapa tak beritahu? Sebab saya sebenarnya saya tak tahu pun, saya tak terfikir nak jadi penyanyi. Okey. Dan tak terfikir nak buat lagu. Kemudian dah buat lagu, masa bila Baba tahu? Masa dah keluar music video ke ataupun dah bila lepas rakam baru? Masa dalam satu rancangan ni. Masa tu gabungan Warna Cerita, ayah saya, abang dan saya. Okey. Masa tu baru dia dapat tahu. Masa tu baru dia tahu saya ada lagu. Ya ke? Masa tu si Baba dia macam terkejut. Kenapa? Sejak bila kau buat lagu? Sejak bila kau ada lagu? Dia macam, Dia macam mana respon? Surprise, betul. Abang okey tak? Dia macam menyokong ke? Dia menyokong. Dengan jarak jauh lah. Kita orang jarang jumpa. So, dia menyokong daripada phone. Tapi sebab kabarnya Zaki pun tak adalah kata selalu sangat tengok Baba buat show semua kan. Tapi tiba-tiba minat menyanyi tu memang datang sendiri. Dah kalau darah tu kan agaknya. Betul. Tak boleh nak lari mana. Kuah nak tumbah ke mana kalau tak kena nasi ya. Okey, genre ini adalah genre pilihan Zaki? Ya. Memang lamalah nak guna genre ni ataupun nak lepas ni nak try lagi? Masih mencari? Saya nak try balada, saya nak try reggaeton, banyaklah macam pop semua. Okey. Tak serius lah ya dalam bidang ni? Tapi kan bila cakap ni nak lari daripada bayang-bayang ayah hanya kan. Memang nampaklah sebab kalau sekali imbas kalau tak tahu memang tak tahu langsung. Tak tahu langsung ini adalah anak Jamal Abdillah. Memang betul-betul lari daripada genre yang ni kan. Tapi percubaan balada ni kita tunggu juga macam mana nanti. Setakat ni dah buat cover lagu balada apa mana-mana?
baru-baru ni saya adalah saya tak cover, cuma saya macam praktis lagu balada. Contoh Cakra Kasih Bayangan. Kekasih Cakrakan. Ni main cakrakan terus ni. Pernah tak nyanyi cuba menyanyi lagu Baba sendiri? Pernah tak? Entah, tak ingat dah. Tak ingat dah lama. Kalau kau suruh cuba sekarang boleh? Ada lagu Baba yang awak rasa awak nak cuba? Adalah satu, tapi saya rasa saya tak sepower macam ni. Ya, tapi susahlah kan. Anak pun takut juga nak nyanyi lagu ayah dia. Ayah takut ayah tengok nanti kan. Bukan kita yang takut, anak pun takut juga. Okey, jadi itu hala tuju sebab maknanya sekarang ni Zaki genre macam ni, kemudian nak reggaeton lagi semua kan. Nak bersaing dengan yang sedia ada tu barangkali mencabar juga sebab awak masih sekolah kan? Yes. Macam mana tu? Adakah ini sekadar hobi saja ke ataupun memang lepas sekolah akan terus secara sepenuh masa? Ni sebagai hobi lah. Hobi. Okey. Sebab cita-cita saya nak jadi engineer. Kalau anda kata saya tak jadi engineer, inilah saya punya kerja saya. Okey. Kalau tak dapat dia penyanyi, engineer. Music engineer pun engineer juga kan? Betul kan? Banyak tu. Banyak dapat tu. tender hotel. Lagu-lagu dia. Okey, terima kasih banyak-banyak Zaki Amani. Semoga terus berjaya. All the best. Semoga terus menceriakan industri hiburan. Selamat berjaya. Terima kasih. Macam ni? Boleh. So, siapa yang pernah down kan ni tengok hasilnya, tengok nampak dia bangkit. Suka-suka down kau orang tak baik tahu tak? Ya, jadilah manusia yang baik. Say no to bully. Say no to bully. Okey Zaki, selamat maju ya. Belajar elok ya. Ya, kita sampai penghujungnya. Betul. Esok kita akan bawakan topik yang sangat hangat, ibu bapa generasi Z. Baik. Okey, jumpa lagi. Selamat selalu. Bye. Assalamualaikum. Cepat kaya macam jual unta, tapi kau sendiri malas nak usaha. Cerita sana sini gebang, kau merata-rata. Pantang depan mata, ada saja cerita. Ibu beli kawan, dah macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu, macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu, bakado karai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari ditampukan. Kau tak mampu bayar sekupang pala kazam. Ku amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri yang dah datang dari Jawa, mana kau nak lari, bawa duit tu ke mana? Buat laju-laju, buat sampailah pokok sana. Duitku beribu, semua entah ke mana. Mandapa solat tikam di tapak kakinya. Dah memang kau salah, ku tabur kau pun tak apa. Rampung seng semar hilang. Cerita zaman dulu, bakado karai tanah, dia laga ayam, bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang, kau yang guna duit orang. Apabila pecah tembelang, lari ditampukan. Kau tak mampu bayar sekupang pala kazampo. Amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Kambing biri-biri aku dah datang dari Jawa, mana kau nak lari, bawa duit tu ke mana? Buat laju-laju, buat sampailah pokok sana. Duitku beribu, semua entah ke mana. Kumandang pas solat tikam di tapak kakinya. Tak memang kau salah.